nampak macam apa ni. Ikut sen. Satu kali je. InsyaAllah kita mula perlahan insyaAllah. Mikrofon tunggu sekejap insyaAllah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan sedikit daripada program kita. InsyaAllah esok kita akan ada daurah. Kita akan mula pukul 9 insyaAllah. Dan daurah kita pada kali ini akan menyentuh di sekitar perjalanan hati, pejuang tajdid dan kebangkitan. Perjalanan hati pejuang mereka yang tajdid, dengan hasrat kita untuk mudah-mudahan kita akan dapat mendekati satu standard, satu contoh, dan juga untuk kita memperdalamkan dan mengulang kaji berkenaan dengan hakikat hati, hakikat jiwa seorang yang berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita rasa, dan insyaAllah mudah-mudahan daripada situ akan timbullah kekuatan yang diizinkan oleh Allah untuk kita istiqamah. Jadi insyaAllah pada malam ini saya ingat kita sambung sedikit tentang perkara yang telah kita bincangkan pada waktu duha tadi. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan tengok sebahagian daripada apa yang disebutkan sebagai mukadimah esok, insyaAllah. Jadi tadi siang kita telah berbincang berkenaan dengan bagaimana siasah maknanya penyusunan iblis Dajjal untuk menyesatkan manusia itu, bermula dengan menyerang hati. So hati kita menjadi sasaran. Jadi semua ujian yang kita ada, semua yang kita dapat, dia akan tertumpu kepada hati. Kalau berjaya hati seseorang itu menang dan menewaskan segala godaan, gangguan dan cabaran tadi, maka insyaAllah berjayalah kita. Jadi gagalnya kita kerana gagalnya
jiwa kita, kan? Sebab itulah hakikat berjaya itu bukan berjaya fizikal, tapi hakikat berjaya ialah berjaya jiwa kita, roh kita. Kerana di situlah tempat Allah melihat. Macam kita tengok sembahyang, solat ni senang, orang boleh buat, ramai boleh buat, banyak buat. Tetapi nak dapat solat yang Allah terima, yang susah. Sebab Allah tak terima semua. Kalau kita menghadap sultan dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan tidak ada protokol, tidak ada SOP-nya, insya-Allah akan dimurkai, dimarah oleh sultan. Jadi begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak melihat fizikal, tidak melihat fizikal. Kita pakai baju t-shirt ke, kita pakai baju jubah ke, kita pakai gamis ke, kan Allah tak tengok fizikal. And innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat perkara yang ada pada luaran kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Iaitu Allah hanya melihat apa yang ada dalam hati kamu, wa amalikum, amal-amal yang ada. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini ramai perkara-perkara yang ditonjolkan oleh manusia bersifat luaran, dunia sahaja, tetapi dia tidak melihat kepada yang ada di dalam. Dan inilah merupakan perkara yang penting untuk kita sama-sama rasai. Sebab itulah kita mulakan duha tadi itu dengan kita membincangkan tentang penyakit yang pertama yang merosakkan orang yang dah beriman, yang Islam terutamanya, mereka yang ingin berjuang. Kita fokus pada situ, iaitu penyakit al-ghaflah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bahawa majority, wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Dan kebanyakan dan majoriti daripada manusia itu, mereka adalah orang yang lalai, yang terleka daripada memerhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah bincang dah tadi berkenaan dengan kelalaian, dan kemudian kita juga telah bincang bagaimana terputusnya akhirat. Terputusnya akhirat sebagai yang lalai ni ada tiga lah. Yang pertama sekali, terputusnya daripada Allah. Kedua, terputusnya daripada akhirat. Yang ketiga, terputusnya daripada perjuangan fi sabilillah, perjuangan menuju kepada redha Allah akhirat. Jadi tugasan kita Jadi tadi kita telah pun bincang tentang tiga bentuk, dan yang kedua, iaitu sampai kedua akhirat. Yang kita sambung sikit lah, yang ketiga kita habiskan, iaitu terputusnya dengan peranan kita, tugas kita di dunia ini, iaitu sebagai orang yang memperjuangkan, menegakkan Islam, menegakkan Islam, menegakkan Islam, dan orang yang nak menegakkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat hari ini bagaimana ghaflah itu, lalai itu juga apabila kita hanya memperjuangkan sesuatu yang dituntut oleh nafsu ataupun yang dituntut oleh dunia. Itu masih lagi satu kelalaian, dan lalai boleh membawa kepada kebinasaan. InsyaAllah kita dah pada awal pagi tadi, insyaAllah. Dan di sinilah kita ingin melihat bagaimana Allah menggambarkan bahawa jika kita ikut majority, wa in tuti aktsara man fil ard, bila kita mengikut majority, kebanyakan daripada mereka yang ada di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka kita akan disesatkan daripada jalan Allah. Jalan Allah. Kenapa? Kerana majority daripada manusia itu iyattabi'una illa dhann, tidaklah mengikut orang-orang yang ada lain, yang ramai itu, melainkan sangkaan, dhann. Wa innahum illa yakhrusun, mereka itu tidak lain hanyalah berdusta. Baik, jadi kita sambung sikit, iaitu lalai ini minimanya cenderung pada dosa, cenderung pada dunia, cenderung.
kita standing, bersandar, bercendol, maknanya kita mengalihkan pandangan kita. Dan kemuncak kepada lalai ialah, dan apabila kita ketagih sampai peringkat ketagihan dengan dunia dan isinya. Bila ketagihan ini maknanya kita hanya mengutamakan hawa nafsu sahaja. Inilah dia yang digambarkan sebagai jarum yang dibuat oleh Al-Masih Dajjal yang paling kuat, sehingga hari ini kita menjadi gaya hidup adiktif. Kita ketagih dengan secara hidup yang merosakkan, Apakah bahaya ghaflah ini? Bahaya ghaflah ini, yang pertama sekali kita dah bincang juga tadi, iaitu bahawa dia adalah merupakan sebab kepada segala keburukan. Sebab kepada segala keburukan, dan apabila bercampur dengan nafsu, dia jadi rosak, buruk habis. Dia akan menghalang kita daripada melihat kebenaran dan sebagainya. Dan digambarkan juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 97, waqtarabal wa'dul haqq, dan telah dekat kepada kita ini, kepada semuanya, dengan janji-janji, hari-hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza ya syakhi hisatun absar alladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ini surah apa ni? Surah Al-Anbiya ayat 97. Allah gambarkan telah dekat janji, hari yang janji ni, hari yang mana Allah akan bangkitkan kita, mati bangkit. Maka tiba-tiba terbelalak mata orang kafir. Maknanya tak sedar, tak perasan, tercengang. Tiba-tiba dia dah bangkit dah, mati bangkit. Maka mereka pun mengatakan, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami ada dalam kelalaian, al-ghaflah. Kami dalam ghaflah, dalam keadaan lalai, bahkan telah menjadi orang yang zalim. Jadi di sini kita lihat bahawa kita akan berada dalam keadaan yang terbelalak. Mata kita, kalau kita biar je ikut, dia harus. Baik, kita tengok sedikit sini, apakah ubat ghaflah. Apa ubat ghaflah? Ada 5 ubat untuk kita nak merawat kelalaian kita itu. Yang pertama sekali ialah setelah kita faham akan penyakit ini, bahawa kita sedang berhadapan dengan satu penyakit yang besar, iaitu yang bersatu ialah muhasabah. Kita kena buat muhasabah. Muhasabah. Ayat muhasabah ini Allah gambarkan kepada kita, boleh sambil makan, sambil dengar boleh. Memang kita minta ada air ke apa, maklumlah malam raya malam menghampiri raya kan. Belum raya lagi kan. Jadi kita lihat yang pertama sekali muhasabah. Allah gambarkan dalam surah Al-Hasyr, bagaimana Allah gambarkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi Allah gambarkan tentang, dalam ayat ini, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kamu memerhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Hanya muhasabah. Wattaqullah, bertakwa. Jadi Allah letak muhasabah ni antara dua ketakwaan, sebelum dan selepas. Nak menunjukkan serius sangat muhasabah. Kalau kita tak muhasabah, kita tak tahu kita kat mana. Kita seronok aja, nak raya, nak apa, tapi kita tak tahu Allah dah terima ke tak taubat kita. Apalah guna hari raya kalau kita tak kembali kepada fitrah? Apa guna hari raya kalau Allah tak ampunkan dosa kita? Apalah guna hari raya itu kalau amalan yang kita buat sikit pun Allah tak terima? Malahan Nabi menggambarkan kepada kita, mereka yang berada dalam bulan Ramadan dan kemudian mereka tidak
mendapatkan keampunan Allah, maka seolah-olah tidak ada keampunan bagi mereka daripada Allah. Jadi kita dapat kat sini bagaimana seriusnya muhasabah. Muhasabah, jadi apa yang kita nak muhasabahkan, antara perkara yang kita nak muhasabahkan ialah cara hidup kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, hati yang ada pada kita. Nak muhasabah. Maknanya adakah kita ni ketagih dengan sesuatu yang ada di dalam arus jahiliah, ataupun kita memang telah terkeluar daripada pengaruh-pengaruh jahiliah. Jahiliah telah memberikan satu budaya hidup yang palsu, untuk kita hayati, untuk kita lalui, sehingga masuk ke dalam conscious mind kita, dalam otak sedar dan otak yang di bawah sedar, subconscious. Kita buat tanpa sedar. Contoh kan, kalau orang Shah Alam lah, orang Shah Alam kalau naik Federal Highway daripada Shah Alam nak pergi PJ kan, daripada Shah Alam nak pergi Kuala Lumpur, naik lalu Federal Highway, apa yang kita nampak? Antara yang besar yang kita nampak, apa nampak dekat Shah Alam? Siapa yang biasa Federal Highway? Daripada Shah Alam pergi naik Federal Highway tu, Dapur Raya Persekutuan, lalu pergi ke PJ. PJ ni mana UC Melaya lah semua tu kan, PJ. Masuk terus di Kerinci sampailah ke Kuala Lumpur, bandar Kuala Lumpur kan. Kita lalu kat situ, apa kita nampak? Kalau kita baru sampai daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Terengganu agaknya, kita lalulah ke situ, antara benda yang akan terkejut ialah bila kita jalan tu, kita akan tengok sebelah kanan, kita akan nampak kilang arak terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara pun agaknya terbesar. Sebelum tu, keluar daripada Shah Alam tu, terkejut juga nampak Masjid Shah Alam besar kan. Dia punya kubah tu, kalau tak silap terbesar di dunia. Kalau tak silap lah kan. Kalau dulu dia kata terbesar di dunia, kubah tu, kubah yang warna biru tu kan, terbesar di dunia. Lepas tu jalan keluar sikit, masuk ke highway, tengok sebelah kanan, lepas tu kan jumpa pula kilang Guinness Stop kan, kilang kepala anjing ni, terbesar di dunia juga. Tapi kita dah biasa, kita tak kisah pun, tak kisah, tak rasa apa-apa kan. Jadi ini dipanggil false fix, budaya yang telah dimasukkan dalam kehidupan kita, ditetapkan dalam hati kita, tapi budaya itu adalah budaya yang palsu, yang merosakkan. Kita boleh reda tengok kan benda-benda yang tak sepatutnya kita reda kan. Kita boleh reda tengok benda-benda yang tak sepatutnya kita reda lah, yang macam itu. Jadi maknanya kita lihat di sini, muhasabah ni dalam bahagian lalai ni, kita nak melihat dalam hidup kita ni berapa peratus, berapa persen yang kita ikut arus, tak terikat dengan iman, Islam, ihsan, tak terikat dengan Quran, tak terikat dengan mentauhidkan Allah. Berapa peratus? Kita cek, kena cek. Makan, minum, belajar, bekerja kan, berapa peratus yang betul-betul mentauhidkan Allah, berapa peratus yang betul-betul yang membina kekuatan. Jadi ini kita nak tengok kan, sehingga ikut sistem jahiliah itu sehingga kita tidak peka dengan dosa dan maksiat. Itu muhasabah. Dosa yang paling berat sekali ialah dosa yang kita tak sedar itu dosa. Kita tak perasan itu dosa. Balik rumah kan okey lagi agaknya lah. Balik kampung macam-macam. Dengan auratnya, dengan pencampurannya yang bebas, lelaki perempuan, kadang-kadang kan pergaulan yang melampau batas kan, dan sebagainya, dan kita tak rasa satu dosa, tak merasai satu dosa. Kita rasa biasa je. Kita rasa biasa, tak rasa pun bahawa itu adalah merupakan suatu yang sepatutnya sensitif. Jadi sebab itulah Allah menggambarkan bagaimana diberikan satu penyakit disebut penyakit lalai, dan penyakit itu adalah penyakit yang mana hati tidak berfungsi
telinga, mata tak berfungsi dan telinga tak berfungsi. Ada tak? Ada kabel? Tak ada lah tu. Tak? Ha? Tak ada. Kabel mikrofon mungkin jatuh agaknya. Tak jumpa balik. Tak apa, insyaAllah. Dia tak nak pasang. Dia tak berapa dengar. Clear tak? Dalam tu clear. Baik. Itu kelalaian. Kelalaian. Jadi sebab tu sebagian besar daripada manusia berkaitan kelalaian. Dan kemuncak kepada lalai, dan kita sebut adalah lalai ini satu siksaan. Dan kemuncak kepada kelalaian itu telah digambarkan sebagai sebagai istidraj. Istidraj. Jadi istidraj inilah yang disebutkan sebagai apabila kita telah ketagih dengan kelalaian tadi, maka pada masa itu kita akan tak perasan kita telah melakukan satu yang ghaflah, yang ghaflah. Baik, istidraj. Kita tengok istidraj. Jadi kemuncak kepada lalai itu adalah ketagihan, sehingga mendatangkan istidraj. Istidraj ini daripada perkataan daraja. Daraja itu iaitu naik ke satu tingkat yang seterusnya. Istidraj ini maknanya sebagai hukuman mereka yang lalai, dan Allah bagi sedikit demi sedikit, nikmat demi nikmat kepadanya, dan dibiarkan. Allah biarkan seorang itu dengan nikmat, dan kemudian dia lalai, dia terus melakukan dosa, sehinggalah Allah datangkan azab. Surah Qalam ayat 44. Sanastadri juhum min haitsu la ya'lamun. Jadi kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan. Jadi sikit demi sikit ke jurang kebinasaan, daripada arah yang mereka tidak ketahui. Jadi Al-Hasan rahimahullah berkata, betapa ramai orang yang terkena fitnah dengan cara dipuji, dan betapa ramai orang yang terpedaya dengan cara ditutupkan keaibannya. Jadi ada orang terkena fitnah, iaitu orang puji dia, tapi sebenarnya dia tak layak pun dipuji. Orang tak tahu orang puji. Dan berapa ramai yang terpedaya dengan cara Allah tutup keaiban. Keaiban kita ni Allah tutup keaiban. Jadi berapa ramai orang yang berada dalam keadaan demikian. Sahal bin Abdullah rahimahullah telah menyatakan bahawa ayat-ayat yang tadi, daripada ayat surah Al-Qalam tadi, ayat 44, nikmat-nikmat yang diberikan akan menyebabkan mereka lupa bersyukur. Jadi kita dapat nikmat tak syukur, itu istidraj juga berkata. Al-Razi berkata istidraj ialah dengan meminta kurnia turun kepadanya satu darjat kepada satu darjat yang lain, sehingga terpedaya. Apabila mereka melakukan dosa, maka Allah menambahkan lagi nikmat sehingga melupakan mereka untuk beristighfar. Jadi inilah perkara yang kita nak kena bimbang. Sebab tu seorang awliya Allah, dia tidak lalai bila dia tidak merasa aman daripada istidraj. Kalau kita rasa aman, rasa bebas daripada istidraj, sedangkan Allah bagi kita nikmat, maka berhati-hatilah. Itu tanda lalai. Tanda lalai. Kita diberi nikmat, kita tak syukur. Beri nikmat, kita buat dosa. Beri nikmat, kita semakin berdosa. Maka itu istidraj, kena berhati-hati. Satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu menggambarkan kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang istidraj tadi. Apabila kamu melihat, kita tengok apa Nabi sebut. Apabila kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada hamba itu daripada dunia yang dia inginkan. Iza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abd minad dunya ma yuhibbu. Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba itu daripada dunia yang dia sayang, yang dia nak, wa huwa muqim ala ma'asi, sedangkan dia buat maksiat, dia terus menerus berbuat maksiat.
wa huwa muqimun ala ma'asiyah fa inna ma zalika minhu istidraj. Maka yang demikian itu adalah istidraj daripada Allah. Jadi hati-hati, kita doa dapat. Tapi kita tak bersyukur. Tapi kita makin bermaksiat, makin buat maksiat dengan benda tu, maksiat. Maka Nabi kata fa inna ma zalika minhu istidraj. Dan demikian itu, maka yang demikian itu sungguh-sungguh adalah merupakan istidraj daripada Allah. Jadi sebab itulah kita nak sebut kat sini, apabila Allah memberikan kepada kita kurniaan dengan kekayaan, dengan kemudahan, dengan kesenangan, dengan kesihatan, sedangkan kita ataupun orang itu melakukan maksiat, maka asbab daripada kurniaan itu, maka dia akan terpakai tertipu, iaitu istidraj. Maka Allah gambarkan dalam surah Al-Qalam tadi, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi di sinilah yang digambarkan kepada kita oleh Allah SWT. Bagian itulah tanda-tanda istidraj. Jadi istidrajnya kemuncak lalai, kemuncak pada kelalaian, yang kita ketagihan kepada ni sehingga Allah bagi kita tak kuasa. Sebab tu salah satu sifat awliya Allah, sifat orang yang berjuang pada jalan Allah, dia tidak merasa aman daripada istidraj. Jadi Allah bagi kita masa free, kita pun tidur, kita pun buat maksiat, kita pun buat dosa. Rupa-rupanya itu istidraj. Kita ingat Allah bagi kita sesuatu yang baik. Allah bagi kita boleh ada kesihatan yang baik, Allah bagi kita ada harta yang baik, pekerjaan yang baik, semua senang je hidup kita, okey je semua sekali, tak ada masalah, senang aja, happy go lucky. Rupanya istidraj. Ini kelalaian. Pemuncak kelalaian ialah bila kita diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita telah cenderung daripada awal tadi proses istidraj. Cuba rujuk balik kuliah Duha pagi tadi. Kuliah Duha tadi dia cerita pasal macam mana lalai bermula, bahaya lalai sampai peringkat bila digabung dengan nafsu habis. Allah sekat hidayah, Allah sekat hidayah sehingga akhirnya dengan su'ul khatimah. Sebab tu kalau kita beramal, ini agak keras sikit, kalau kita beramal kemudian kita tak boleh istiqamah, maka kita cek, takut kita dalam istidraj. Sebab istiqamah tu salah satu daripada tanda-tanda Allah menganugerahkan nikmat kepada orang yang tidak lalai. Orang tidak lalai. Jadi bila kita boleh ibadah tapi kita tak boleh istiqamah, bulan Ramadan semua kita buat, sampai bangun malam kita boleh buat, puasa siang malam qiyam, kita baca Quran lagi, kita berzikir lagi, bulan puasa, bulan Ramadan. Masuk aja bulan Syawal, terputus amalan kita. Kalau bulan Ramadan 20 rakaat tarawih, malam tu buat lagi 12 rakaat tahajud. Masuk Syawal nak buat 2 rakaat solatul lail, solat malam pun susah. Jadi ini yang digambarkan. Kalau sekiranya tidak boleh istiqamah, maka kita bimbang, itu satu tanda istidraj. Dan itu tanda kelalaian yang telah mula memuncak. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Subhanallahul azim. Al-An'am ayat 44. Tengok apa Allah sebut. Ketika mereka tidak mengambil pelajaran daripada kemiskinan, Allah bagi miskin. Ketika mereka tidak mengambil pelajaran daripada kesakitan, Allah bagi sakit yang kami timpakan kepada mereka. Kami uji mereka dengan rezeki yang banyak. Ketika miskin, dia tak ambil pelajaran. Ketika sakit, dia tak ambil pelajaran. Kemudian Allah bagi rezeki yang banyak. Allah kayakan dia, Allah sembuhkan dia. Kami bukakan semua pintu yang memperoleh rezeki tersebut. Dia dapat semua pintu-pintu rezeki. Dapat ni.
Kemudian sehingga hatta pada saat mereka senang dan tidak bersyukur dengan apa yang kami berikan kepada mereka, datanglah azab dengan tiba-tiba. Datanglah azab dengan tiba-tiba, maka mereka lalu bingung, putus asa dan tidak mendapatkan jalan keselamatan. Jadi ini satu kenyataan daripada Allah tentang sikap manusia yang lalai. Manusia yang membiarkan diri dia berada dalam lalai. Macam mana? Bila Allah bagi sakit, dia tak ambil pengajaran. Apa pengajarannya? Dia tengah sakit, dia kena sabar. Oh, sakit, sabar. Bila Allah bagi sihat, dia kena syukur. Sebab masa dia sakit, baru dia rasa nikmat tu hilang. Nikmat tu hilang. Jadi bila dah sihat, dia kena syukur. Tapi Allah gambarkan dia tak ambil pelajaran. Bila Allah bagi miskin, mungkin tak ada kerja, mungkin tak ada duit. Bila Allah bagi sakit, kesihatannya terganggu dan sebagainya, dia tak ambil pelajaran. Rupa-rupanya kesakitan itu satu yang perlu diambil pelajaran. Dan kemudian Allah bukakan pintu. Mungkin dia doa, Allah buka pintu, buka. Dan kemudian diperolehi rezeki. Allah gambarkan rezeki yang banyak. Kami uji pula mereka dengan rezeki yang banyak. Ada orang rezeki banyak, bila dapat rezeki banyak, dia pun tidak bersyukur. Dia tidak bersyukur. Maka bila tidak bersyukur, maka kami berikan lagi kepada mereka rezeki tadi, dunia bagi-bagi, sehingga akhirnya apa? Akhirnya datanglah pada mereka azab. Allah rampas, Allah tarik semua rezeki tadi. Dengan nyawa-nyawa sekali Allah tarik tadi, maka mereka pun bingung, putus asa dan tidak mendapat keselamatan. Ini surah Al-An'am. Ini satu ayat yang kita kena cek diri kita. Ini muhasabah, nak kena muhasabah. Jadi malam-malam i'tikaf ni, malam-malam kita nak duduk akhir-akhir ni, kita kena cek hidup kita. Cek hidup kita. Ada masa Allah bagi kita ujian, cobaan, Allah bagi kita kesusahan, kesakitan, ancaman. Allah bagi kita satu yang kita takut, satu yang kita rasa susah, sampai kita menyerah diri kita kepada Allah. Kita menangis, minta nikmat, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah jawab dengan memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita apa yang kita hajatkan. Dan kemudian kita tengok terlupa pula kita nak syukur. Bila terlupa nak syukur, maka yang kita lihat lama-lama Allah akan keraskan hati. Akhirnya dia akan putus asa, diberikan azab. Allah bagi azab. Jadi sekarang ni nak cerita sekarang tadi kita bincang sikit petang tadi Masa PKP tu semua takut. Takut. Kalau tak silap 1 juta ke, 2 juta ke, 3 juta ke, lebih kurang 2 juta lah rakyat kita, sahabat kita yang kehilangan pekerjaan, rasa 1 ke 2 juta gitu, lebih kurang. Kalau Israel 3 juta. Jangan sebut kat sini menganggur. Kalau bisnes rugi, kalau kerja kena buang. Kemudian diancam pula dengan virus, diancam pula dengan chemical weapon, kemudian diancam pula dengan tak boleh keluar, susah Jadi bila boleh keluar sahaja, kita pun mula tengok semua datang ramai-ramai pakat jumpa. Buat tamrin kat mana pun pergi, kat Kota Tinggi pergi semua buat semua, sama-sama buat. Fikir macam mana ni besok datang lagi ni Ada satu perancangan yang baru, pandemik, yang saya dengar daripada Bill Gates punya announcement, dan juga beberapa announcement daripada pimpinan Zionis dan Dajjal ni. Dia menyatakan akan ada satu pandemik lebih besar daripada yang coronavirus. Dia sebut dah dia punya virus ni. Digambarkan 1 bilion dijangkakan akan mati. 1 bilion akan mati, dijangka dia kata. Dia kata kalau tak ni akan 1 bilion mati. Daripada kalangan kanak-kanak disebut berbelas-belas juta kanak-kanak akan mati. Jadi dia dah siap dah, dan akan bermula di Eropah. Dibayangkan di Belgium. Dibayangkan lah. Tak tahulah betul tak betul kat situ tapi kita tengok nanti.
Kalau sebelum ni di Wuhan, sekarang ni dikata di Belgium ataupun di Eropah. Jadi bila dengar kan, alah betul ke kan, kita dah matang dah. Dulu kita tak matang, kan kita dah matang. Jadi kita lihat hari ni mula-mula susah, semua pakak-pakak nak cari. Sekarang ni dah senang sikit. Kita dah mula tidak prihatin, tidak serius. Jadi tidak mengendahkan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbullah perasaan untuk sombong, perasaan untuk kita merasakan bahawa kan yang ada ni tak ada apa. Kita berbangga dengan apa yang ada pada kita, kebebasan yang ada pada kita dan sebagainya tadi. Maka di sinilah kita digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana inilah antara tanda-tanda bahawa istidraj sedang berlaku. Bila Allah bagi mudah, bila Allah bagi satu yang baik, yang mudah, kita pun terlupa. Dia hilang pula file tiba-tiba. Baik. Jadi di sinilah kita digambarkan bahawa seorang awliya Allah, dia akan sentiasa berhati-hati dengan istidraj. Kerana istidraj itu adalah antara digambarkan sebagai kemuncak kepada kelalaian, sikap orang yang lalai tadi, insya-Allah. Baik. Jadi berkata para ulama kita, antaranya Ali bin Al-Qari rahimahullah, dikata apabila kamu melihat Allah mengurniakan kepada seorang hamba itu kekayaan dunia, kesenangan, sedangkan dia melakukan maksiat, maka asbab dia beri kurniaan tadi, maka itu sebagai tanda istidraj dan tipu daya. Ini satu perkara yang kita nak kena rasa. Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam berkata bahawa hendaklah seseorang itu merasa takut jika dia selalu mendapat kurniaan dan kebaikan daripada Allah. Bila Allah bagi baik, dia kena bimbang. Kenapa? Sedangkan dia masih tetap melakukan maksiat. Dia tak improve diri dia, tidak islah, keadaan tak meningkat. Maka kata Ibnu Athaillah rahimahullah, dia kata apa? Bimbang. Itu tanda istidraj. Kita tak tahu. Allah SWT telah berfirman tadi bagaimana dia akan menarik sedikit demi sedikit dalam surah Al-Qalam tadi. Di sinilah kita lihat bagaimana kita mesti bimbang berlakunya sesuatu yang tidak baik kepada kita dengan nikmat dunia. Sebab tu kita jangan sampai terpengaruh dengan nikmat. Kita rasa nikmat punya Allah sayang kita. Allah tak bagi kita kesusahan, maknanya Allah Ta'ala kan ingat kita, baik tolong kita. Tapi rupa-rupanya Allah istidraj sebab kita masih dengan maksiat. Baik, sebab tu nombor satu kena muhasabah. Kena muhasabah. Yang kedua, untuk mengelakkan ghaflah ini, kena hidup bersama zikir dan fikir. Kita kena menghayati zikrullah dan berfikir, tafakkur. Zikir dan berfikir. Ini yang kedua. Zikir dan fikir ni, tajuk ni insya-Allah banyak kita bincang sebelum ni, dan kita akan bincang lagi nanti. Yang ketiga, untuk mengelakkan daripada ataupun untuk merawat ghaflah ini, hendaklah kita bersama dengan mereka yang berjuang. Bersama dengan mereka yang berjuang atau sahabat-sahabat yang merupakan seorang pejuang. Bersama dengan sahabat-sahabat yang berjuang, sama-sama berjuang. Kerana agama kita ditentukan juga oleh sahabat yang bersama dengan kita. Jadi kita kena tengok siapa dia yang kita selalu bersama. Kalau orang tu berjuang, alhamdulillah. Kalau orang tu orang yang jenis lalai, kita kena cek balik lah, bimbang. Jadi kita kena cari orang-orang yang boleh berjuang. Berjuang mesti perjuangan yang jelas. Perjuangan yang jelas. Kita akan cerita sekali. Yang keempat, untuk kita merawat ghaflah tadi, ialah mesti mempunyai murabbi. Mesti ada orang yang boleh membentuk. Untuk membentuk dirinya kena ada murabbi. Murabbi ni bukan mu'alim sahaja. Murabbi ni dia bukan hanya mu'alim, dia bukan hanya guru yang mengajar, tapi dia seorang yang ada 4 ciri dia. Dia ada 4 ciri murabbi.
Yang pertama, dalam kasih sayang sebagai seorang bapa, ayah. Yang kedua, dalam pembersihan jiwa sebagai seorang syekh, yang membersihkan jiwa. Yang ketiga, sebagai seorang guru, muallim, memberi ilmu. Yang keempat, sebagai seorang komander dalam mendisiplinkan kita dan bergerak secara haraki. Secara haraki ada 4 sifat. Muallim, ini sifat muallim, sifat murabbi, hak murabbi. Ada 4 perkara ni merupakan tanda bahawa kita ada boleh insya-Allah merawat ghaflah. Yang kelima, kita menjadikan diri kita ini bermanfaat untuk dakwah, tarbiyah dan jihad. Jadi yang kelima ni, kita jadikan diri kita ni orang yang boleh bermanfaat untuk dakwah, tarbiyah dan jihad. Diri dia bermanfaat. Bukan kita sekadar derma je, tapi derma yang ada kekuatan dakwah, tarbiyah dan jihad. Bukan sahaja kita memberikan tenaga yang ada di belakangnya JDT, ada di belakangnya jihad, dakwah dan tarbiyah. Jadi maknanya bersama-sama dengan perjuangan. Bersama-sama dengan perjuangan. Itu yang kelima ni yang kita nak melihat sedikit, kita nak sambung sedikit apa yang telah kita bincangkan tadi, bahawa kita sekarang sedang berada di dalam kemuncak kepada kemerosotan siasah Islam. Siasah Islam, iaitu bermula daripada 1924, Osmaniyah jatuh, Khilafah jatuh. Maksudnya kemerosotan telah mula memuncak setelah siasah Islam jatuh, politik Islam jatuh ketika Osmaniyah dulu. Dan kemudian akhirnya sekarang ini kita telah melihat bagaimana yang paling akhir sekali adalah solat. Solat pun akan ditarik jatuh. Solat pun jatuh juga. Apa tanda solat jatuh? Terlalu sedikit di kalangan orang yang solat yang khusyuk, sikit sangat. Jadi solat ni maknanya solat yang didirikan, bukan solat yang dibuat. Solat yang dibuat ni orang bukan Islam pun solat juga, sembahyang juga kan. Jadi sembahyang ni lebih kurang aja. Dulu dia bagi Tuhan dia tu, bagi berhala dia tu limau betul, apple betul kan. Sekarang dia bagi limau plastik dengan apple plastik. Bila tanya dengan dia, dia kata tahan lama sikit kan. Kalau bagi hak originalnya, apple original dengan limau original tu, nanti ada orang lain ambil, dia kata. Dia letak situ, semayang-semayang, dia balik, budak Melayu ambil kan. Kita pun ambil, basuh, makan, minum kan, makan. Dia dah bagi kat situ, dah tinggal kan. Daripada busuk macam itu, bazir kan, budak-budak Melayu ambil kan. Jadi dia kata bagi limau plastik, apple plastik kan. Jangan main-main ni kan. Jadi nak sebut kat sini kan, solat bukan sekadar solat, tapi Allah kata wa aqimis solat. Aqimis solat, dirikan solat. Dirikan solat maknanya solat yang hidup dengan khusyuk, solat yang hidup dengan iman. Dekat situ ada macam-macam sifat-sifat zahir dan batin. Jadi sebenarnya solat pun dah jatuh, kemuncak. Berapa ramai yang solat tapi lalai contohnya. Jadi kita dah berada di kemuncak kepada kejatuhan umat, dan kondisi politik kita, peradaban kita jatuh. Kita telah sampai kepada period tempoh pemerintahan Mulkan Jabariyah, di mana Muslim hidup dalam sistem penguasa raja-raja atau pemimpin yang sekular, pemimpin yang sekular, yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Dan akhirnya period yang keempat akan berulang, iaitu period khilafah ala manhaj an-nubuwah. Jadi kita sedang menuju kepada zaman yang keempat ini. Zaman yang keempat itu akan ada kebangkitan Islam. Ini yang bagaimana kita fahamlah. Dan kita tengok sudah banyak kan kongres, convention dibuat. Dah banyak dah. Kita tengok contohnya kongres kekhilafahan Islam
pernah dibuat satu pertemuan ulama-ulama dan pemimpin Islam di Kairo 1926. Pertemuan antara pimpinan-pimpinan Islam satu dunia, Kongres Kekhilafahan Islam. Kemudian begitu juga pada tahun yang sama 1926, maknanya lebih 2 tahun kejatuhan khilafah 1924. 1926 tu ada satu pertemuan semua wakil-wakil pimpinan Muslim yang ada seluruh dunia. Mula-mula dia nak buat di Turki, tak berjaya, akhirnya dipindahkan ke Kairo. Kemudian nak buat kat Kairo tak jadi, dia pindah pula ke Saudi. Pada masa itu 1926 Kongres Muslim Sedunia di Mekah. Dah buat dah. Begitu juga Conference Islam Al-Aqsa Jerusalem, menggabungkan semua pemimpin-pemimpin Islam pada tahun 1931. Buat lagi. Ini sebelum peperangan dunia kedua, nak menegakkan khilafah Islam ni. Bukan jumpa sembarang-sembarang ni. Ini wakil ulama sini, wakil ulama sana, wakil pemimpin sana, pemimpin sini, pertubuhan Islam sini, harakah Islam sini, dakwah, semua pakat kumpul belakang. Begitu juga Conference Islam International di Karachi 1949. 1949 lepas daripada Perang Dunia Kedua. Kemudian Conference International yang ketiga 1951. Tapi tak boleh juga nak tegakkan negara Islam, tak boleh. Conference, convention, semua buat dah. Pertemuan puncak Islam di Mekah 1954, buat lagi. Pimpinan Islam satu dunia berkumpul kat Mekah. Mari kita buat daulah Islam, kita bangkit. Tak jadi semula, tak jadi. Conference Muslim satu dunia di Mogadishu 1964. Jadi sekali 1964. Dan kemudian ada beberapa inisiatif di Malaysia, negara kita pun ada buat pada tahun 1968. Disebut Persemakmuran Muslim. Kita ni makmur ni, toleransi ni Malaysia toleransi. Persemakmuran Muslim, satu conference, satu inisiatif untuk mewujudkan solidariti dan kerja-kerja untuk mendatangkan supaya meningkatkan satu kesepakatan umat Islam membentuk satu negara khilafah ataupun membentuk satu kita kata kesatuan Islam. Maka hasil akhirnya adalah sedikit hasil positif. Satu konferensi menteri-menteri luar negeri Islam di Kuala Lumpur 1969. 1969 buat menteri luar satu dunia orang Islam ni, kita kumpul pakat-pakat. Kemudian berlaku satu yang mencetus kemarahan umat Islam. Pada tahun yang sama 1969 pembakaran Masjid Aqsa. Bulan Ogos dibakar Masjid Aqsa. Maka ketika itulah tumbuh jadikan satu pertemuan puncak Islam di Rabat, dan akhirnya telah ditumbuhkan pertubuhan Konferensi Islam Sedunia. Apa dia? Pertubuhan Konferensi Islam Sedunia, OIC. IC ya. Tengok aja kan. Jadi punyalah banyak ulama-ulama, punyalah banyak pimpinan-pimpinan dunia ni berbincang, banyak kali conference, convention, sampai yang last kali kat Malaysia sebelum OIC dibuat. Kemudian Allah izin 69 seorang Yahudi bakar Masjid Al-Aqsa, bangkit kemarahan. Tiba-tiba yang timbul daripada kemarahan itu OIC. OIC. Maka sekretariat tetap di Jeddah. Ini adalah merupakan pertemuan puncak pemimpin-pemimpin Islam sedunia. Nak buat macam-macam ni, tapi paling kuat OIC. Sebab ini betapa lemahnya umat hari ni. Yang namanya ulama lesu. Yang namanya pemimpin takut. Cakap berapi-rapi, tapi cakap je lah. Adalah dulu Perdana Menteri kita juga cakap berapi-rapi dekat United Nations, pantai Israel sampai dikelar sebagai anti-Semitic. Tuan M
Tapi setakat cakap je. Cakap je. Nak halang kapal Israel masuk ke negara kita dalam berdagang pun tak berani, tak boleh. Banyak kapal Yahudi Israel masuk kat Falkland. Banyak. Padahal dekat United Nations dia yang pantai Israel sampai menjadi seolah-olah jadi bapak pejuang Israel, pejuang Palestin. Israel lah. Marah dia. Pejuang Palestin. Marah dia. Tak maaf lah no. Bukan berjuang Israel, Palestin. Tapi apa yang buat? Tak boleh buat apa-apa. Macamlah konferensi tadi. Sampai OIC. Jadi di sinilah kita lihat Muslim dengan forumnya, dengan konferensinya, dengan pertemuan puncaknya, dengan macam-macam lah yang dibuat. Mereka hanya sekadar melepaskan batuk di tangga, ataupun seperti anjing menyalak bukit. Menyalak bukit kan. Dia menyalak kat bukit kan. Bukit tak ada apa pun. Jadi kelemahan pokoknya yang besarnya kerana siasah pemerintahan dan keimanan yang ada kepada umat. Jadi sistem pemerintahan tu sendiri sistem Mulkan Jabariyah kontrol. Dajjal dah kontrol dah daripada sejak jatuh Osmaniyah, dia dah kontrol dah. Kita ingat Osmaniyah jatuh, tentera bersekutu yang menang, Amerika, campur Britain, campur-campur lain tu. Rupa-rupanya tentera bersekutu ni tentera Ahzab. Dialah merupakan tentera penjajah dan salib yang sebenarnya mereka ni di belakangnya ada perancangan Al-Masih Dajjal yang sebenarnya adalah yang di bawah bimbingan iblis. Jadi apa beza sekarang dengan sebelum ni? Ni beza dia ni. Jadi kemerosotan politik peradaban Islam dan sebagainya tadi itu telah berakar umbi dan berdarah daging dalam umat Islam hari ini. Jadi sebab itulah nak atau tak nak, kita kena kembali balik kepada proses bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kerja-kerja dan pembinaan Islam. Kena kembali balik. Sebab sebelum ni ingat dengan konferensi besar-besar buat di hotel, buat dekat mengatur tempat, panggil semua, boleh selesai. Tak selesai masalah. Dia kena kembali balik kepada macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Walaupun nampak lekeh je. Apa lekehnya? Yang buat tu semua orang mustadhafin, lemah-lemah belaka. Lemah-lemah je. Kita bukan ada kereta besar-besar kan. Nak ambil ayam pun kena pinjam kereta kan. Siapa ada highlight? Siapa ada highlight kat sini? Kita nak kena ambil ayam besok. Allah izin highlight pun tak ada kan. Padahal nak kerja ladang highlight tak ada, nak beli satu kan. Beli yang third hand lah kot. Second hand mahal, third hand lah. Jadi yang gerak-gerak ni mustadhafin macam Nabi dulu. Zaman Rasulullah SAW, Bilal, Khabab kan. Itu semuanya hamba-hamba. Yasir sampai syahid Yasir, Sumayyah sampai syahid Sumayyah. Lemah je dari sudut fizikal. Tapi setelah melalui proses tarbiyah, setelah melalui satu bentuk dakwah kan, maka mereka berubah menjadi orang yang luar biasa. Di mana yang berubahnya? Bukan di luar, di dalam. Yang ada di dalam. Dan sebab itulah jadi fasa-fasa dakwah, pembentukan ideologi dan pemikiran. Dia ada 3 fasa. Nak sebut ni secara umum lah. Gerakan Rasulullah SAW. Yang pertama fasa penyebaran kepahaman, dan kemudian pembentukan pemikiran dan ideologi. Yang pertama sekali, hati disentuh, akal disentuh, hidup disentuh, maka mereka bangkit sikap mereka. Yang pertama bangkit, berubah daripada seorang hamba menjadi seorang yang boleh memegang Kementerian Keuangan. Bilal bin Rabah, Menteri Keuangan ketika di Madinah. Padahal dia hamba je, tak belajar pun accounting. Tak belajar pun accounting. Jadi tak ada masalah lah kalau Arki ni tak ada accountant pun tak apa, insyaAllah.
Tapi orang yang buat accounting tu, accounting tu mestilah belajar sikit kan. At least tahulah. Lagi nak kira tak tahu kan. Nak balance tu tak tahu kan. Tak ada engineer pun. Tak ada pun engineer. Tak ada pun kita kata kekuatan-kekuatan yang lain. Bukan kita nak menafikan ilmu dan kepentingannya, tetapi nak sebut sini kekuatan itu dia bermula dengan kekuatan dalaman hati, jiwa. Jiwa. Dan inilah yang pada fasa yang pertama. Kemudian fasa kedua, fasa strukturalisasi, pembentukan organisasi. Nabi membentuk ketumbukan dia. Dia membentuk dia punya kumpulan-kumpulan tertentu. Contohnya ada sahabat-sahabat yang nak kena seksa banyak, maka dia pun kata Ja'far bin Abi Talib. Ja'far dia kata apa? Bin Abi Talib, Ja'far bawa ketuai satu kumpulan pergi ke Ethiopia, hijrah. Ada sebahagian sahabat-sahabat yang berperanan begini, begitu. Dia banyak peranan. Dia mulai structure kan. Mulai structure. Jadi kedua pembentukan structure. Kena ada structure, kena ada dia punya organisasi. Formal ke tak formal ke, tapi kena ada penyusunan. Sebab tu Sayyidina Ali kata Islam yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh jahiliah yang tersusun. Jadi yang kedua, fasa kedua, fasa Nabi membentuk. Sebab tu dia ada Arqam bin Abi Arqam. Dia punya tempat strategi, markas dia, pusat pertemuan kan, di satu tempat yang tersembunyi. Arqam bin Abi Arqam umur 20 tahun masa tu. Dia menawarkan rumah dia sebagai tempat untuk pergerakan. Umur berapa tahun agaknya? Kalau tak silap saya umurnya 12 tahun 12 tahun atau 15 tahun. Sahabat-sahabat yang muda ni ramai muda dan matang. Macam kita 12 tahun main-main kejar-kejar lagi. Kalau 12 tahun main game lagi kalau kita kan. Umur dah 20-an, 30-an tak matang lagi kan. Masih nak main-main lagi. Kita lah 18 tahun Usamah panglima perang general. Kita bayangkan panglima angkatan tentera umur 18 tahun. Bayangkan umur 18 tahun jadi panglima angkatan tentera. Usamah general dihantar. Nabi lantik. Maknanya sahabat-sahabat dulu muda-muda dah matang lah. Sebab ada iman, sebab ada Quran. Walaupun fizikalnya baru belasan tahun. Ali 9 tahun, 10 tahun. Mula-mula tu 9 tahun, 10 tahun, terbantu je umur dia. Dan Abu Bakar baru 30-an. Kalau tak silap. Dan Abu Bakar, Omar 27 tahun lebih kurang. Omar. Jadi sahabat-sahabat muda-muda kan, sebut seorang-seorang muda-muda berlaku. Tapi matangnya, kenapa? Sebab hati disentuh oleh Quran. Hati disentuh oleh proses tarbiyah, sehingga hati menjadi matang. Matang. Saya ingat bila saya tanya dengan Muta'al Al-Jabari rahimahullah, Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Satu ketika kami duduk macam ini, duduk nak minum air lah. Lepas bincang-bincang nak minum air ya, macam tu lah. Sana je minum, sini tak minum. Sian. Ini sana berdepan tu pun. Itu tengok sana tak ramai, tapi makanan keliling penuh. Itulah kelebihan tukang masak. Siapa suruh tak jadi tukang masak kan? Kita sini tak jadi tukang masak. Sini semua kosong je kan. Walaupun dah hidung dah bau-bau sikit kan. Itulah kelebihan malam-malam kan, boleh makan. Jadi kita tengok contohnya macam sahabat-sahabat dulu kan. As'ad Banna. Saya tanya dengan dia, Syekh, masa ketika As'ad Banna memulakan dakwah, macam mana keadaan? Dia kata keadaan masa tu sembahyang pun tak, ramai tak sembahyang. Minum-minum ni biasa, dia kata orang Mesir. Malahan sebab tu dakwah As'ad Banna ke dalam disko, dalam bar, kedai kopi. Kita, Assalamualaikum semua. Semua tengah minum, tengah apa. Waalaikumsalam kan. Ada apa? Boleh bagi saya 5 minit. Saya nak 5 minit saja. Boleh 5 minit je. Fine. Apa ni? Ustaz mana dia bercakap 5 minit tepat berhenti. Okey, Assalamualaikum, jalan. Besok datang lagi. Besok, lusa datang lagi. Assalamualaikum, saya minta 5 minit. Tak apa, 10 minit dia kata.
Dia bagi lebih sikit, 10 minit cakap, berhenti. Lepas tu keluar lagi. Sampai dah last. Nak cakap panjang sikit, tak sesuai nak cakap kat sini. Sini ada muzik-muzik lah, ada macam-macam. Kita cari tempat lain. Daripada kedai kopi ni, daripada orang yang begini. Bukan didakwah kat masjid. Tak, masjid tak ada orang, tak sembahyang. Saya ingat seorang ustaz kita, ustaz Malaysia ni, dia belajar di Palestin. Dia belajar kat Palestin masa tu. Dia belajar kat Mesir, belajar kat Mesir. Ketika peristiwa Nakbah, peristiwa Israel masuk menghalau orang Palestin ni, dia kata dekat masjid tak ada orang sembahyang. Dekat Palestin ada imam dengan Bilal. Kadang-kadang imam aja, kadang-kadang Bilal pun dia saja. Kadang-kadang ada 3 orang. Ramai tak sembahyang. Dia kata, saya pergi ke Palestin masa tu, daripada Mesir, belajar Mesir. Dia pergi melawat lah Palestin kan. Tengok, memang tak ada orang sembahyang. Ada bersikit sangat lah. Maksudnya jauhnya umat. Jatuhnya Osmaniyah jatuh, kemudian sampai peringkat umat sembahyang pun tak. Jadi memang ikatan terakhir sembahyang tu dah habis dah. Sebenarnya dah habis dah. Maknanya yang ada tu terlalu sikit sangat. Sekarang ni bolehlah ramai balik semula. Tapi maknanya dakwah dah jalan ni, dakwah dah balik dah ke arah pecah sekarang ni. Tapi masa Islam diambil oleh Israel, Yahudi ketika di Palestin, memang tak ada orang sembahyang, dia kata. Lepas tu dia kata patutlah Masjid Aqsa kena rampas. Sebab orang Islam sendiri tidak benar-benar mempertahankan Islam. Jadi dia berlaku baik. Saya tanya dengan dia, Syekh, ceritakan kepada kami tentang Hasan Al-Banna. Dia punya nakib dia lah, nakib dia. Sebelum cerita tu, dia senyum dulu. Dia senyum dulu. Sebab dia teringat Hasan Al-Banna. Tanya Hasan Al-Banna, teringat Hasan Al-Banna. Waktu dia kata apa? Dia kata yang pertama sekali, bila kita tengok Hasan Al-Banna ni kan, tengok aja, belum cakap lagi, tengok pun dah ada aura dia punya cahaya tu, kita dah tertarik dengan dia, dah suka kat dia. Tengok, belum cakap dulu. Tapi sebelum saya cerita tentang Hasan Al-Banna ni, dia kata, saya cerita pada kamu tentang Hasan Al-Banna, ciri-ciri dia ni. Kamu bayangkan Rasulullah SAW lebih hebat lagi daripada dia. Maknanya akhlak Rasul. Jadi bayangkan kalau kita dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia kata apa? Dia kata Hasan Al-Banna ni kalau dia bercakap, dia punya kematangan dia, maturity dia, hikmah dia tu, macam dia dah umur 100 tahun lebih. Banyak pengalaman. Kalau cakap tu, orang dengar dia cakap tu, macam dia dah umur ratusan tahun. Matang, hikmah. Dia tak cakap banyak. Hasan Al-Banna tak cakap banyak. Setiap kataan tu dia pilih. Macam kita cakap aja, tak kira apa kan. Kadang-kadang baru kita nak sandar, nak ke belakang kan. Jadi Hasan Al-Banna ni dia kata, setiap patah perkataan itu ada makna yang tersendiri. Dia cakap macam orang yang dah matang. Itu dia punya kelebihan Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna kelebihan dia cakap dia tu, setiap perkataan itu dia kira sebab perkataan. Kemudian dia kata, bila dia bekerja buat ni, macam orang muda, laju, cepat, dia kata. Dan dia tidak pernah lupa kepada nama kamu. Nama kita tak lupa. Jumpa orang ramai ni, tak lupa nama. Masa sebab tu, masa sebelum dia cerita, dia senyum dulu. Dia senyum bagai teringat Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Asyahid jadi satu ketika tu Hasan Al-Banna pergi ke satu tempat. Dia selalu travelling, pergi satu tempat jumpa dengan ikhwan pada masa tu. Maka dia jumpa satu ketika tu, sampai ke satu tempat tu. Bila sampai tu, orang semua dah beratur nak salam dia Dia salam tu, disebut nama orang tu. Contohlah kan, Kai, apa khabar Kai? Jadi orang terkejut lah. Masa bila pula dia kenal nama dia kan. Ni semua rasa bangga lah sebab Hasan Al-Banna kenal dia kan.
Yang ni pula Muhammad kan ni, Muhammad kan, Muhammad. Sampai masuk dalam bilik, orang yang bawa dia tu tanya asal mana. Ya Ustaz, macam mana boleh tahu nama semua? Dia boleh sebut nama-nama ni kan? Dia kata, aku datang kat sini sekali-sekali, maka patutlah aku meraihkan orang yang ada di sini. Maka dia kata sebelum sampai, dia minta buku daftar, pendaftaran tu, ada gambar, ada nama. Gambar, nama. So dia hafal nama dan gambar. Seberapa banyak ahli yang ada tu, dia tengok, dia hafal. Dia hafal. Jadi bila dia salam dengan orang tu, dia boleh sebut nama dia. Tengok orang tu sebut nama dia. Itu menakjubkan. Tak pernah satu masa dia jumpa dengan orang, dia lupa nama orang tu. Kita tak ingat. Ni Khairuddin ni, Kai ke? Kai apa? Khairul ke? Kai apa? Jangan kita tahu Kai je. Kailan ke kan? Apa jenis Kai pun tak apa. Kai pula tak apalah kan. Maklumlah dah tua semua kan. Biasa mana dia beringat nama. Ini kelebihan dia. Mu'ta'al Jabari dia cerita tu, subhanallah. Kita boleh bayangkan. Dan dia kata bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita akan sayang Nabi lebih lagi sebab kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama-ulama ni, pimpinan-pimpinan yang terdahulu daripada kita lah, dah meninggal dah. Dia dibunuh syahid. Dia ditembak. Satu ketika dia menuduh ikhwan melawan kerajaan, nak bunuh Perdana Menteri. Kemudian dia tangkap semua. Asal Amanah seorang tak ditangkap. Asal Amanah pergi ke penjara. Kenapa aku tak kena tangkap? Padahal akulah ketua. Kenapa aku tak tangkap? Dia masuk dalam penjara, tak nak keluar. Aku tak nak terkeluar, aku nak penjara juga. Polis suruh keluar. Rupanya Asad Amanah nak dibunuh. Bukan nak ditangkap, nak dibunuh. Jadi bila dia keluar daripada pejabat dia, keluar nak menuju ke tempat kereta lah, dan teksi itu, tiba-tiba datang polis di luar, tembak, papat. Bukan satu dah, banyak dah. Kemudian dia pegang, tak nak bagi darah keluar. Dalam hati dia kata kat sahabat dia, kata, bawa aku ke hospital. Tugas aku belum habis lagi. Sahabat-sahabat kita dalam penjara lagi ni. Kita tak boleh aku tak boleh mati lagi ni. Sahabat aku dalam penjara lagi, nak keluarkan, nak kena lepaskan sahabat aku. Dia pegang ni, dia tak nak mati sebab apa? Ada sahabat-sahabat semua akan tangkap dalam penjara masa tu kan. Aku nak lepaskan dia, aku seorang ni dekat luar. Dia memang nak ditembak, nak dibunuh. Datang ambulans, masuk dalam ambulans. Patutnya dia diberi rawatan, tahan darah dan sebagainya. Dipegang ya, digambarkan, dan dibiarkan darah keluar. Dibiarkan mati di dalam ambulans. Ini kisah kematian. Dia baca kisah dia sedih. Bila dia meninggal dunia tu, orang lain semua tak boleh tengok. Hanya 3 orang sahaja memandikan dia, bapaknya, adik dia juga. 3 orang mandikan dia dan sebagainya. Nak tanam pun, nak dikebumikan pun, siapa yang keluar nak ikut jenazah Sabana, dia tembak. Tak dibenarkan keluar, tak dibenarkan ikut. Apa lagi nak buat demonstrasi ke apa benda, tak ada. Nak ikut, nak iring jenazah, tak dibenarkan. Askar tunggu. Siapa dah keluar, tembak. Kerajaan bagi amaran, jangan keluar. Sampai macam tu sekali. Rupa-rupanya Allah nak ambil nyawanya sebagai syuhada yang sampai sekarang darah dia tu membangkitkan dan ruhul jihad, ruhul dakwah dan tarbiyah kepada mereka yang kenal lah. Ini contoh bagaimana sebenarnya kekuatan-kekuatan akhirnya berkembang. Lagi ditekan, lagi berkembang. Berkata seorang, saya tak ingat siapa nama, Crowdy ke siapa, Roger Crowdy ke. Dia kata ada 2 kekuatan yang ditakuti oleh Yahudi Israel. Sebab kekuatan ini pernah mengalahkan mereka sebelum ini.
Kekuatan yang pertama ialah bersatunya bangsa Arab, umat Islam bersatu hancurkan Israel. Dia takut bangsa Arab bersatu atas nama Islam, bukan atas nama bangsa Arab, atas nama Islam. Bersatu hancurkan Israel. Ini pernah berlaku di mana mereka membebaskan Baitul Maqdis. Zaman Umar, zaman Salahuddin Ayyubi semua, Islam bersatu hapus. Yang kedua yang ditakut ialah Ikhwanul Muslimin. Disebut di pimpinan yang Ikhwanul Muslimin adalah mereka yang telah berjaya mentarbiyah, mendakwah dan membina kekuatan sehingga dia kata boleh mengalahkan Israel pada masa itu. Tetapi oleh kerana trik mereka dapat tangkap. Sebab tu ditangkap, dibunuh, sebagainya dihantar buang negara kan, macam kita ingat masa zaman British kita dulu. Ini antara perkara yang disebutlah. Jadi sekarang ni kata untuk nak menghapuskan ni susah, sebab dah berselerak ke seluruh dunia. Fikrah kefahaman yang ada tu dah berkembang. Contohnya Gaza, Syekh Ahmad Yasin disentuh oleh ashaban Nabi. Dia mendapat fikrah ikhwan juga, Syekh Ahmad Yasin. Siapa lagi yang terkenal? Semua kebanyakannya ada sentuhan-sentuhan. Jadi dia sebut kat sini kan, bagaimana keadaan yang berlaku ialah keadaan pembinaan diri kita supaya kembali balik kepada sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina kekuatan hati iman yang membinakan. Tapi fasa yang kedua yang Nabi tunjuk pada kita ialah fasa bukan saja sekadar iman, sembahyang, tapi kita susun, kena buat susunan. Sebab tu ada pasar, ada sistem ekonomi, ada sistem pertanian, ada sistem-sistemnya Nabi buat sebagai asas kepada masyarakat tadi. Dan fasa yang ketiga ialah fasa expansion, fasa perluasan Islam keluar kepada dunia, dan akhirnya Islam akan memimpin dunia. Dan sebab itulah apa yang kita nak faham bila maksud kebangkitan dan tajdid itu, dia bukan hanya sekadar fokus kepada satu aspek saja. Dia mesti aspek yang menyeluruh, bersifat makro, bersifat alamiah. Alamiah ni antara bangsa. Ini semua adalah perkara-perkara yang sebenarnya rahsia yang mereka sembunyikan. Kita berpada dengan Melayu je hari ini, Melayu je. Kebangkitan Melayu. Bukan kata kebangkitan Melayu tak bagus, tapi kena ada Islam. Kalau tak ada Islam, Melayu tak boleh kawan dengan orang Cina, India yang Islam. Jadi kita nak tengok bukan saja Melayu tetapi sebenarnya Islam. Begitu juga dengan yang lain-lain. Dan inilah perkara, semua perkara tersebut bermula daripada hati kita. Hati kita. Jadi hati kita ni perlu kita tengok semula. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini akan memberikan satu kekuatan kepada kita biiznillah, dengan izin Allah, barakahnya, rahmatnya, untuk kita tengok pada hati kita. Adakah hati kita ini hati seorang pejuang, ataupun hati kita hati seorang pengecut? Adakah hati kita hati yang beriman, ataupun hati kita hati kufur? Adakah hati kita hati yang benar, sedik, ataupun hati kita ni hati yang munafik? Adakah hati kita hati yang mentauhidkan Allah, atau hati kita hati yang musyrik? Jadi kita perlu kenal hati kita, di mana kedudukan hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harap Allah mengizinkan kita untuk berbincang-bincang mengenai perkara ini sepanjang hari-hari kita yang sisa-sisa bulan Ramadan. Jadi insya-Allah esok kita akan mulakanlah, kita akan bincang tengok konsep hati kita sebagaimana yang sepatutnya. Dan kemudian selepas itu kita proses jiwa kita. InsyaAllah bukan kat kita aja, satu dunia ada mereka yang berjuang dan mereka membetul. Sebab tu saya sebut tadi contohnya Gaza kan. Gaza the best example. Contoh terbaik Gaza. Terbaik. Semasa kita sibuk jaga anak kita kan, bagi anak kita kemewahan, kemudahan, bagi anak kita macam-macam
keseronokan, permainan, kan? Anak-anak di Gaza dilatih dengan perjuangan. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita melihat satu ketika seorang doktor kita yang di Gaza City, tengok seorang ibu menangis, tengok anak dia atas katil dah cedera, kakinya dah patah, dah terpotong sebagainya. Anak dia dah kira macam nazak lah juga, sakit kuat lah. Dia menangis. Datang doktor kita pujuk, jangan menangis lah pakcik, semuanya daripada Allah. Allah nak bagi makcik syurga kalau sabarlah sebagainya. Jadi dia tengok kat doktor kita, dia kata, aku bukan menangis sebab anak aku nak mati, tapi aku menangis sebab aku dah tak ada anak lagi, dah nak pertahankan Gaza. 3 orang anak aku syahid. Tak ada dah, ini yang terakhir, ini yang ada. Tapi dia pun dah sakit, tak sihat dah. Dah terbaring dah. Aku menangis sebab aku tak boleh dah nak menghantar anak aku pertahankan Gaza. Itu berbeza dengan orang kita kan. Orang kita kan bagi kemewahan, sana dia latih anak-anak. Tapi yang mana kekuatan tadi? Hati dia. Sebab tu kita nak kena faham. Dan insya-Allah pada malam ni kita doalah supaya mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk sama-sama merasai bahawa hidup ini hanya bermakna kalau kita berjuang. Dan berjuang ini hanya bermakna kalau perjuangan kita tu fisabilillah, untuk jalan Allah. Untuk jalan Allah. Maksudnya kalau berjuang, banyak berjuang. Hari ni orang berjuang bola sepak pun ada, sampai mati-mati berjuang bola sepak. Ada orang berjuang untuk dapatkan nama. Ada orang berjuang untuk politiknya, ekonominya, macam-macam perjuangan. Tetapi yang terbaik, tak kira perjuangan apa pun, mestilah untuk fi sabilillah, di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang berjuang atas jalan Allah Taala inilah orang yang akan diberikan oleh Allah kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, insya-Allah akhirnya mendapat keredaan Allah. Allahu ghayatuna, Al-Quran dusturuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Jihadu fi sabilillah sabiluna, Al-Maut fi sabilillah asma amani. Allah matlamat kami, Al-Quran perlembagaan hidup kami, Ar-Rasul contoh kami, qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul contoh yang terbaik. Al-Jihad, berjuang pada jalan Allah, jalan kami. Dan al-maut fi sabilillah, mati pada jalan Allah. Ala asma amanina, setinggi-tinggi cita-cita kami. Jadi ini adalah prinsip 5 prinsip perjuangan. Bukan zaman kita ni, zaman Rasul dulu. Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan baru-baru ni aja, tak. Ini daripada zaman dulu lagi. Jadi sebab itulah kita menyeru kepada semua, kalau yang ada di sini orang politik, marilah sama-sama kita kembali balik, supaya kita kembali kepada Allah. Kita menyeru kepada paling tinggi kepimpinan di Malaysia ni, sampailah kepada mereka yang berada di bawah, semua sekali. Kita nak kena betulkan semua hati kita. InsyaAllah hari ni ramai orang berjuang, tapi perjuangannya itu bagaimana. Jadi inilah insyaAllah, mudah-mudahan esok kita akan dapat bincang-bincang sesuatu yang ada manfaat. Mudah-mudahan daripada perbincangan itu kita akan diberikan oleh Allah kefahaman, mudah-mudahan kesedaran, dan akhirnya insyaAllah boleh jadi amalan, kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita boleh keluar daripada kelalaian. Kejap kita lalai kita. Jadi mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada kelalaian dan jauhkan kita daripada segala perkara yang merosakkan hidup kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Itulah insyaAllah pada malam ni sebagai sedikit banyak peringatan. Mudah-mudahan kita akan doalah malam ni, malam yang ke-24, malam 24. Jadi malam 24 ni insyaAllah mudah-mudahan kita ada masa lagi lah, dan besok malam 25. Jadi mungkin malam besok malam Lailatul Qadar, mungkin, wallahualam.
Mungkin juga malam-malam yang lain, malam yang 27, mungkin juga malam yang ke-29 kan, kita tak tahu. Malam ganjil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kumpulkan tenaga kita. Kita ambil second wind apa? Angin yang kedua untuk kita nak tenaga sampai habis. Jadi kalaulah Allah izin ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini benar-benar kita dapat kembali kepada fitrah, dapat keampunan daripada Allah. InsyaAllah kita baiki semula apa yang ada kat kita lah, insyaAllah. Aku di qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mari sama-sama kita baca doa Rabbika. Doa Rabbika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik wa tikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah sudurha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta Allah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzu bika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah boleh makan. Siapa yang lambat masuk boleh tengok daripada